الحمد لله القائل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberikan sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Jarir At-Tabiri menukilkan dalam tafsirnya At-Tabiri sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya engkau ya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih. Engkau juga telah bercakap dan berbual dengan Nabi Musa alaihissalam. Engkau telah memberikan kerajaan yang besar terhadap Nabi Dawud alaihissalam dan telah melenturkan besi untuknya serta telah menundukkan gunung baginya. Engkau juga telah memberikan kerajaan yang agung untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, telah menundukkan jin, manusia dan syaitan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Engkau juga telah menundukkan angin baginya dan engkau juga telah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, iaitu kekuasaan dan kedudukan yang tidak patut bagi seseorang yang lain setelah itu. Engkau telah mengajarkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dan menjadikan dia dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak serta dapat menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia dengan izinmu. Engkau juga telah melindunginya dan ibunya daripada syaitan hingga akhirnya tiada jalan bagi syaitan untuk menggoda Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah menjadikanmu sebagai kekasih. Telah termaktub dalam kitab Taurat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Tuhan yang Maha Pengasih. Aku telah mengutusmu untuk semua manusia bagi membawakan khabar gembira dan untuk memberi peringatan kepada mereka. Aku juga telah melapangkan dadamu dan aku juga telah mengampunkan kesalahanmu serta meninggikan namamu dengan selalu disebut. Diriku tidak akan pernah disebut kecuali kamu juga disebut bersamaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, aku juga telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik dikeluarkan untuk semua umat manusia. Aku juga telah menjadikan umatmu sebagai umat yang pertengahan, yakni wasat, serta menjadikan mereka sebagai umat yang terdahulu masuk syurga, sedangkan umat yang terakhir. Aku jadikan umatmu tidak harus bagi mereka berhujah sehingga mereka bersaksi bahawa kamu adalah hamba-Ku dan utusan-Ku. Aku jadikan daripada kalangan umatmu kaum-kaum yang hati mereka selalu lembut. Aku telah memberikan kamu 7 ayat dalam surah Al-Fatihah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Aku berikan kamu penutup surah Al-Baqarah daripada perbendaharaan yang terdapat di bawah arash. Hal ini tidak pernah aku berikan kepada Nabi sebelum kamu, dan aku berikan telaga Kautsar kepadamu. Selain itu, aku telah kurniakan kepadamu 8 keutamaan, iaitu Islam, hijrah, jihad, salah, sedekah,
puasa Ramadan, amal ma'ruf dan nahi mungkar, yakni memerintahkan hal yang baik dan melarang hal yang mungkar. Aku juga telah menjadikan kamu sebagai pembuka dan juga sebagai penutup, dan telah diwajibkan ke atas kamu 50 kali solat. Setelah itu perawi menyebutkan kisah berulang-alik Nabi SAW antara Nabi Musa AS dan Tuhannya untuk meminta pengurangan bilangan solat yang diperintah dalam sehari sehingga menjadi 5 kali sahaja. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, dialog Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj ini memperincikan kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi dan umat terdahulu diberikan keistimewaan tertentu, namun kelebihan umat ini terlalu istimewa dan tidak diberikan kepada umat yang lain. Ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menegaskan sedemikian. Satu ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami, sedangkan kami masuk Islam dan berjihad bersamamu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada. Mereka adalah orang-orang yang datang setelah kamu. Mereka beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Riwayat At-Tabarani. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, terdapat banyak lagi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian darinya adalah dimurahkan keampunan. Ahli batil tidak dapat mengalahkan umat ini. Umat ini diberi kelebihan solat dan puasa. Solat antara kelebihannya adalah keampunan, bebas dari sifat nifak dan selamat dari neraka. Puasa pula kelebihannya bersih tubuh daripada perkara yang haram, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal yang baik-baik, terpelihara daripada lapar dan dahaga, mendapat cahaya dan melintasi titian dengan mudah, serta mendapat kemuliaan-kemuliaan di syurga. Berbeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain ialah menyimpankan doa mustajabnya untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kelebihannya lagi adalah pahala umat ini diganda-gandakan pahalanya berbanding umat yang lain. Umat ini dianugerahkan istirja, iaitu sebutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kerananya mereka mendapat selawat, keampunan dan rahmat. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib maksiat yang kita lakukan, sedangkan maksiat yang dilakukan oleh umat terdahulu akan tertulis dosa dan kifarahnya di depan pintu-pintu rumah mereka. Nabi Isa alaihissalam yang turun dan membunuh Dajjal nanti bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi minum umat ini daripada air telaga Kautsar. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, aku diberi keutamaan atas para nabi dengan 6 perkara. Pertama, aku diberikan jawami'al kalim. Kedua, aku ditolong dengan rasa takut yang dihujamkan di dada-dada musuh aku. Ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Kelima, aku diutuskan kepada seluruh makhluk. Dan keenam, para nabi ditamatkan dengan kerasulanku. Riwayat Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, pengajaran dan penghayatan khutbah ini ialah: pertama, umat Islam hendaklah bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan seluruh nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita untuk mencari keredaannya, mematuhi suruhannya dan menjauhi larangannya secara fizikal dan amalan hati. Kedua, umat Islam hendaklah mengamalkan semampu mungkin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpeluang besar meneguk air daripada telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, umat ini telah dimuliakan dengan tugas yang dipikulnya. Umat ini akan sentiasa dalam keutamaannya, kebaikan,
dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selagi mana menjalankan tugas para nabi, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Ali Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.